Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami adalah pelajar dari 5 akhlak. Ini adalah matematik KSSM tingkatan 5 bab 4 percukaian. Yang pertama, kita haruslah mengetahui apa itu percukaian. Percukaian ialah satu proses pengumpulan hasil atau wang daripada individu dan syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara. Semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Kita boleh tengok gambar di bawah. Rakyat akan membayar cukai kepada kerajaan dan kerajaan akan menguruskan cukai ini untuk membangunkan negara. Apabila negara menjadi makmur, kemakmuran ini akan dinikmati oleh rakyat. Ini adalah tujuan percukaian. Sumber pendapatan kerajaan untuk mentadbir urus niaga, untuk membiayai projek pembangunan negara, untuk mengalihkan semula ketidakseimbangan pendapatan di masyarakat. Yang kedua, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Yang ketiga, kawalan penjualan barang atau perkhidmatan. Ini dikenakan pada sesuatu barang atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barang atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Contohnya, cukai rokok, cukai arak, dan cukai perjudian. Saya ambil contoh cukai rokok. Kerajaan akan meningkatkan cukai rokok, harga rokok akan meningkat dan membolehkan pembelian rokok mengurang. Oleh itu, kesehatan rakyat dan kebersihan alam sekitar dapat dijamin. Yang keempat, alat pelaksanaan polisi kerajaan. Polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Ini adalah kemana hasil cukai digunakan. Pendidikan, kebajikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur dan kemudahan awam, pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara. Sekarang kita akan masuk jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai. Yang pertama, cukai pendapatan. Cukai ini dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu yang bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai berdasarkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan, dan rebut dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet usai hasil. Sistem taksiran sendiri iaitu pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod, dan bayar cukai mengikut amal tertentu. Pihak yang akan mengutip cukai ini adalah lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Ini adalah sistem taksiran sendiri. Step yang pertama, taksir sendiri membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya, misalnya taksiran tahun 2019 akan dilakukan pada tahun 2020. Tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan borang I pada 30 April manakala individu yang menjalankan perniagaan borang B pada 30 Jun. Step yang kedua, simpan rekod. Semua dokumen seperti borang dan resit-resit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Step yang ketiga, bayar. Bayaran secara sekaligus kepada LHDN ataupun melalui potongan cukai berjadual PCB. Ini adalah kesan pengelakan cukai bagi cukai pendapatan. Saya ambil contoh yang kedua ini, tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP. Hukuman yang akan didenda adalah RM1,000 sehingga RM10,000 dan penalti 200 atas cukai terkurang lapor. Ini adalah mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967.
Yang kedua, cukai jalan. Cukai ini dikenakan terhadap penggunaan jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Pemilik perlu membayar cukai jalan sebelum tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercatat pada lesen kenderaan motor (LKM) yang wajib ditunjuk pada kenderaan. LKM ini adalah satu stiker yang wajib dan perlu ditunjuk pada kenderaan tersebut. Ini adalah bukti awal sudah membayarkan cukai jalan ini atau tidak. Kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada 1 tahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Pihak yang akan mengutip cukai ini adalah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Ini adalah kesan pengelakan cukai bagi cukai jalan. Menggunakan kendaraan tanpa membayar cukai jalan yang sah. Hukuman yang akan didenda adalah tidak melebihi Rp2.000. Ini adalah mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Yang ketiga, cukai pintu. Cukai ini dikenakan kepada semua pengangkut atau harta tanah untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longgang dan sebagainya. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Pihak yang akan mengutip cukai ini adalah pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Pembandaran atau Majlis Daerah. Ini adalah kesan pengelakan cukai bagi cukai pintu. Saya ambil contoh yang pertama. Bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Tindakan yang akan diambil adalah notis dalam borang I akan dikeluarkan. Ini adalah mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976. Yang keempat, cukai tanah. Cukai ini dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan, dan tanah bangunan. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Pihak yang akan mengutip cukai ini adalah pihak berkuasa negeri, yaitu Pejabat Tanah dan Galian. Ini adalah kesan pengelakan cukai bagi cukai tanah. Saya ambil contoh yang pertama. Bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Tindakan yang akan diambil adalah notis tuntutan dalam borang 6E akan dikeluarkan. Ini adalah mengikut Kanun Tanah Negara 1965. Seterusnya, saya ingin membentangkan cukai jalan dan perkhidmatan. Cukai jalan dan perkhidmatan mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018. Terdiri daripada dua jenis, iaitu cukai jalan dan cukai perkhidmatan. Pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan, iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Cukai jalan merupakan cukai yang dikenalkan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jalan 2018. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takafu, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan menyediakan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018.
Kesan pengelakan cukai jualan dan perkhidmatan. Terdapat 3 contoh. Yang pertama, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Terdapat 2 kesalahan. Kesalahan pertama, boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amal cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan kedua, boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amal cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Perundangan yang digunakan adalah Akta Cukai Jualan 2018. Contoh kedua, amal cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Hukumannya adalah boleh didenda Rm50.000 hingga 500.000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Perundangan yang digunakan adalah Akta Cukai Jualan 2018. Contoh akhir, pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Hukumannya adalah boleh didenda Rm2.000 hingga 20.000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Perundangan yang digunakan adalah Akta Cukai Jualan 2018. Cara pengiraan cukai pendapatan. Hitung pendapatan bercukai. Hitung cukai pendapatan. Seterusnya, tolak rebab cukai dan akhir cukai pendapatan yang perlu dibayar. Pendapatan cukai. Pendapatan cukai individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai boleh diperoleh dengan menggunakan persamaan seperti di bawah. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan, tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Namun, tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya, ilawan petrol atau perjalanan, subsidi-subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, ilawan bantuan sara hidup, COLA, kerayaan, dan lain-lain. Pengecualian cukai. Pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya, perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan. Perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan tetapi tertakluk kepada hak tertentu. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian, dan juga memupuk masyarakat penyayang. Pelepasan cukai. Pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Antaranya, caruman, kumpulan wang simpanan pekerjaan KWSP, rawatan perubatan dan yuran-yuran pengajian. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Cukai pendapatan. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Jadual di bawah ialah kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Rebab cukai. Rebab cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Terdapat 2 jenis rebab cukai. Yang pertama, rebab cukai sebanyak Rm400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapat percukaiannya tidak melebihi Rm35.000, tertakluk kepada perubahan semasa. Yang kedua, jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebab cukai. Contoh soalan. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,200
pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang ditentukan. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebab cukai sekiranya layak. Cara pengiraan. Yang pertama, mencari pendapatan bercukai. Format mencari pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Jumlah pendapatan adalah RM52,720, pengecualian cukai adalah RM300, pelepasan cukai adalah mengambil RM9,000 tambah RM5,800 tambah RM1,700 tambah RM4,000. Jawapannya adalah RM31,970. Pendapatan bercukai Encik Chan. RM31,970 terletak pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Cukai bagi RM20,000 pertama adalah RM150. Cukai atas bagi berikutnya adalah mengambil pendapatan bercukai iaitu RM31,970 tolak RM20,000 dan darab 3%. Jawapannya adalah RM359, 10 sen. Rebab yang layak RM200. Hal ini disebabkan pendapatan bercukai bagi Encik Chan adalah kurang daripada RM55,000. Cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah mengambil RM150 tambah RM359, 10 sen dan tolak RM400. Jawapan akhir adalah RM109, 10 sen. Seterusnya, saya akan menerangkan potongan cukai bulanan. Potongan cukai bulanan ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah. Contohnya, cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada PCB, maksudnya bayaran cukai yang tidak mencukupi. Bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dijelaskan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Cukai yang perlu dibayar lebih kecil daripada PCB, maksudnya lebihan potongan. Lebihan potongan PCB akan dipulangkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ke dalam akaun bank pembayar cukai. Contoh soalan, gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000. Dia menuntut pelepasan sebanyak RM9,000, insurans hayat RM7,000, insurans perubatan RM1,325 dan perubatan ibu sebanyak RM1,250, dan dia juga telah mendermakan RM1,000. Soalan A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Soalan B. Adakah Encik Lim perlu membuat bayaran bagi cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Penyelesaian pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai sama dengan RM74,000 tolak RM1,000 tolak RM9,000 tambah RM7,000 tambah RM1,325 tambah RM1,230 sama dengan RM54425. Pendapatan bercukai Encik Lim RM54425 terletak pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Cukai bagi RM50,000 pertama yang sama dengan RM1,800. Cukai atas baki berikutnya sama dengan RM54425 tolak RM50,000
darab 14% sama dengan 419 sen. Rebut yang layak sama dengan kosong. Cukai pendapatan yang perlu dibayar sama dengan 800 tambah itu cukai atas baki dan tolak rebut yang layak sama dengan RM2409 dan 50 sen. Penyelesaian soalan B. Jumlah PCB yang dipotong sama dengan 180 darab 12 sama dengan 2160. Itu ya terkurang berbayar. Cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada PCB. Jadi, bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dibuat. Bayaran cukai yang tidak mencukupi sama dengan RM2409 dan 50 sen tolak 2160 sama dengan 259 dan 50 sen. Inchalim perlu membuat bayaran sebanyak 2519 dan 50 sen kepada lembaga hasil dalam negeri kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Untuk individu yang telah berkahwin, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikuti satu daripada jenis taksiran di bawah. Dan yang pertama ialah taksiran cukai bersama. Taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri, pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Taksiran cukai berasingan. Suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Secara umumnya, sekiranya kedua-dua orang suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai hak tuntutannya tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Contoh soalan, Encik Raja dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntutkan oleh Encik Raja dan isterinya. Soalan A. Hitungkan jumlah cukai pendapatan bagi Encik Raja dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Soalan B. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingannya, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Raja dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Cara berikut menunjukkan jumlah cukai pendapatan Encik Raja dan isterinya bagi taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Tentang taksiran cukai bersama, jumlah pendapatan ialah RM110,000, jumlah pengecalan ialah RM1,000, pelepasan cukai yang individu ialah RM9,000, gaya hidup RM2,500, insurans hayat ialah RM7,000, insurans perubatan ialah RM3,000. Yang tentang pendapatan bercukai ialah RM875,000, cukai dasar ialah RM4,600 dan cukai atas baki ialah RM3,675 dan rebah cukai mereka ialah kosong. Yang tentang cukai berasingan, jumlah pendapatan mereka berasing-asing. Individu yang tentang gaya hidup tak walaupun pelepasan yang layak ditentukan ialah RM2,000 berbelanja RM2,700. Pendapatan bercukai suami ialah RM3,2,520 dan isterinya ialah RM3,6,430. Cukai dasar suami ialah RM100,500. Cukai atas baki ialah RM375,60 dan rebah cukai ialah RM400. Cukai dasar isterinya ialah RM600 dan cukai atas baki ialah
40 sen dan reba cukai dia ialah kosong. Cukai pendapatan yang perlu dibayar tentang taksiran cukai bersama ialah 8275 dan cukai taksiran perasingan kedua-dua orang tambah ialah RM840. Soalan B. Taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jumlah jauh lebih rendah, iaitu RM840 berbanding dengan 8275 melalui taksiran cukai bersama. Selepas itu, kita boleh rujuk muka surat 111. Cukai jalan. Cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Marilah kita tengok contoh yang pertama. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Kita boleh rujuk jadual di atas baris ketiga. 260cc adalah antara 251cc hingga 500cc. Oleh itu, cukai jalan motosikal ialah RM30. Contoh yang kedua, Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Kita boleh rujuk jadual di atas baris pertama. Oleh itu, cukai jalan kereta 859cc ialah RM20. Selain itu, baris ke-6 perlu tambah 5% setiap sisi lebihi 1800cc. Oleh itu, 11,997 perlu tolak 1,800 darab 50 sen. Lalu perlu tambah 280. Oleh itu, cukai jalan ialah 378.50 sen. Lepas itu, kita boleh rujuk muka surat 112, cukai pintu. Inilah formula untuk kira jumlah cukai pintu adalah kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Contohnya, Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Kita boleh guna formula di atas. Kadar cukai pintu 5%. Darab nilai tahunan ialah RM6,580. Oleh itu, jumlah cukai pintu setahun adalah 329. Tapi soalan, mahu kita kira setiap setengah tahun. Oleh itu, kita perlu bahagi 2. Cukai pintu setiap setengah tahun adalah RM164.50. Samping itu, cukai tanah. Ini adalah formula untuk kira jumlah cukai tanah adalah kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab jumlah keluasan tanah. Contohnya, Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Kita boleh guna formula di atas. Kadar cukai tanah setiap unit keluasan adalah 43 sen. Darab jumlah keluasan tanah adalah 130. Oleh itu, jumlah cukai tanah adalah RM55.90 setahun. Akhirnya, kita boleh rujuk muka surat 113, cukai jualan dan perkhidmatan.
kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan, manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Contohnya, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga 240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Harga 240 semalam. Oleh itu, kita boleh ambil 240 darab 2 kerana Sofia menginap di hotel untuk 2 malam. Darab 6% untuk cukai perkhidmatan. Oleh itu, cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia ialah RM28.80. Sekian, terima kasih.